Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Bertemu lagi kita dalam pelajaran akidah, iaitu mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah ada 20. Kita sambung pelajaran yang hari tu, iaitu yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9 dan yang ke-10. Semua dapat tak? Jom kita tengok apa makna-makna kalimah-kalimah tersebut. Yang ke-6 adalah wahdaniyah yang bermaksud esa. Yang ke-7 adalah qudrah iaitu berkuasa. Yang ke-8 iradah iaitu maha berkehendak. Yang ke-9 ilmun iaitu maha mengetahui, Allah maha mengetahui. Yang ke-10 hayyun iaitu maha hidup, Allah itu hidup. Semua dah sedia dengan penerangan-penerangan. Jom kita mulakan. Iaitu yang ke-6 wahdaniyah. Allah itu Tuhan yang esa, iaitu tunggal, satu sahaja, dan mustahil berbilang-bilang. Berbilang-bilang tu banyaklah, mustahil Allah itu berbilang-bilang. Sekiranya Allah itu berbilang-bilang, iaitu banyak, na'udzubillah, sudah tentu akan timbul perselisihan ataupun perbezaan antara mereka. Mereka tu bermaksud Tuhan-Tuhan kalaulah banyak. Sebab itulah tak boleh banyak, satu sahaja. Boleh faham? Kalau dah banyak berbilang-bilang, binasalah alam ini. Maka sudah tentu Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta, lagi Maha Berkuasa. Seterusnya yang ke-7 adalah qudrah. Allah itu Maha Berkuasa. Allah itu Maha Berkuasa untuk mengadakan sesuatu. Sekiranya Allah itu tidak berkuasa, sudah tentu makhluk ini tidak dapat diciptakan. Kuasa Allah berbeza dengan kuasa makhluk. Kuasa makhluk bergantung kepada kuasa Allah kerana kuasa Allah tidak terbatas. Kita sebagai orang Islam wajib percaya bahawa Allah itu berkuasa melakukan apa sahaja mengikut apa yang dikehendakinya. Ini pula adalah dalil akli. Akli ini benda yang boleh fikir dengan akal. Tanda keagungan dan kekuasaan Allah dapat dilihat pada tiap-tiap ciptaan Allah seperti yang pertama adalah pada kejadian diri manusia itu sendiri. Yang kedua pada tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga pada haiwan. Yang keempat pada bukit bukau dan lain-lain. Itu semua adalah bukti-buktinya. Ini pula adalah dalil naqli. Naqli ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, iaitu pada surah Al-Mulk ayat 1. Yang bermaksud, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah tu maha berkuasa. Seterusnya adalah iradah. Yang ke-8. Yang bermaksud Allah itu maha berkehendak. Iaitu Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Berbeza dengan kehendak manusia. Kehendak manusia terbatas, tetapi kehendak Allah itu tidak terbatas. Sebab itulah Allah tidak bersifat lemah dan mampu untuk mencipta alam ini. Boleh faham tak semua? Ini pula adalah dalil naqli, iaitu berdasarkan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dalil akli adalah semua makhluk di muka bumi ini dijadikan oleh Allah dengan kehendaknya, tanpa paksa. Memang kehendak Allah nak jadikan. Iaitu mustahil Allah bersifat terpaksa kerana sifat ini adalah satu kelemahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kesembilan adalah ilmun, iaitu Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui segala hal dan peristiwa. Allah itu maha mengetahui kerana dia yang menciptakan segala sesuatu. Dalil naqli adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawah sekali tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang ke-10 adalah Hayyun, iaitu Allah maha hidup. Allah hidup, tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Kalau manusia ada akhir, ada mula. Kalau Allah tak ada. Sifat Allah itu kekal abadi selama-lamanya. Dalil naqli berdasarkan sifat Hayyun dalam surah Al-Baqarah, iaitu pada ayatul kursi. Semua ingat tak ayatul kursi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak akan mati ataupun tidak akan dimatikan. Hidup selama-lamanya. Kesan apabila kita yakin Allah itu bersifat hidup. Yang pertama adalah mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, membuat persediaan untuk mati. Semua akan mati kecuali Allah yang Maha Hidup. Semua boleh faham tak untuk pelajaran kali ini daripada nombor 6 hingga nombor 10? Kalau boleh faham, alhamdulillah. Kalau belum faham, tengok lagi. Sekian saja untuk kali ini. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.